Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, selamat datang ke Koi Podcast. Jangan lupa like, comment and subscribe our channel Home of Ideas, dan jangan lupa follow kami di semua platform social media. So hari ini bersama kami, host anda pada hari ini, saya Dayang Nur Asrina. Saya Mazrina Izzati. So Mas, hari ini kita nak borak pasal apa Mas? So macam korang tengok dekat tajuk YouTube kita nak rungkaikan pasal Unfolding Secret Pusat Kebudayaan USIM. So mestilah korang macam tertanya-tanya pasal Pusat Kebudayaan USIM ni, ada ke Pusat Kebudayaan USIM ni? USIM pun ada pusat kebudayaan kan? So nak tahu apa kelab-kelab bawah dia, keistimewaan dia semua kan? So hari ni kita bawakan guest special untuk korang, Kapla KMKS iaitu Zarif. Kapla apa khabar Zarif? Baik. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sebelum kita nak kupas lebih lanjut lah pasal pusat kebudayaan ni, kita nak tanya lah, Zarif macam mana boleh terjebak dengan pusat kebudayaan ni? Memang minat ke ataupun ikut member ni? Macam mana boleh terjebak Macam mana boleh join tiba-tiba kan? Personally, first kali tu minat Minat memang daripada sekolah rendah dah join nasyid, pidato, benda-benda macam tu lah. So just teruskan je lah. Masuk nampak bahagian seni dan kebudayaan ni terus go masuk situ. So maksudnya dah terekspos daripada sekolah rendah Dah terekspos daripada sekolah rendah. Time sekolah rendah tu mungkin boleh cerita apa pertandingan-pertandingan yang pernah masuk ke? Time sekolah rendah? Sekolah rendah macam tu lah, nasyid. Nasyid yang utama. Wakil sekolah ke? Wakil negeri. Wah, wakil negeri. Wakil negeri pernah. Lepas tu syarahan bahasa Inggeris, debat juga So macam masuk sini nak tengok apa benda something yang tak try lagi, dan kita just go for it try benda baru. Macam tu So macam tadi kan dah dengar macam mana boleh terjebak dengan pusat kebudayaan kan. So macam boleh tak ceritakan sikit macam latar belakang pusat kebudayaan ni. So orang luar pun mesti macam tak tahu macam ada ke pusat kebudayaan USIM ni kan. So boleh tak ceritakan sikit? Latar belakang kalau nak tahu daripada awal sekali, macam bagi yang baru masuk ni kan, korang tengok pusat kebudayaan tu kan, dia tak sama macam dulu. Dulu pusat kebudayaan tu dia kecil je. Dulu pusat kebudayaan ni dia sub unit je dekat under HAP. So dia just jadi unit kesenian dan pengurusan tak silap. Lepas tu dan pada masa tu, kalau ada antara korang yang daripada ahli-ahli pusat kebudayaan, masa tu ada seorang je nama dia Cik Ani. Cik Ani seorang je staff dekat situ. Sebab tu dia jadi sub unit je. Lepas tu masuklah Encik Ismail Ahmed. Itu kita punya ni lah, kita punya the real Kapla untuk pusat kebudayaan ni. Dan Encik Aro. Masa tu bila dah masuk jadi 3 orang tu, sub unit tu dia dah terpecah daripada HAP. Dia dah jadi unit. So bila dah jadi unit tu, barulah dia jadi pusat kebudayaan macam sekarang ni lah. Tapi sekarang pun ada benda dulu pun tak sama macam sekarang. Apa yang tak sama tu dulu, kalau macam sekarang kita boleh nampak ada yang daripada pusat kebudayaan, dia ada yang baju hitam, baju biru, baju merah. Dulu tak macam tu. Dulu semua sama. Satu unit yang kecil je lah. Tak kecil, maksudnya dulu tu kita tak terbahagi kepada KMKS, KPK dengan KPPS. Dulu satu nama je. Nama dia Urus Setia Seni rasanya. Urus Setia Seni tak ingat Tapi kira satu tu gabung je. semua. Gabung semua satu je. Okay, kira bila kita cerita pasal kebudayaan kan, dalam kebudayaan ni ada macam-macam. Ada menari, ada menyanyi. Macam tadi Zarif ada mention kita ada beberapa kelab under pusat kebudayaan. So boleh tak explain lagi lanjut pasal kelab-kelab under pusat kebudayaan USIM? Yang pasal 3 kelab tu lah. Yes. Okay, macam korang semua dapat tengok, macam saya baju merah daripada KMKS lah. Dalam KMKS ni dia ada
bawah-bawah dia ada Atra iaitu teater lah. Lepas tu berlakon lah. Alpha Aksi tu maksudnya dia handle bahagian fotografer dan videografer. Macam tu. Unit media lah kiranya. Media. Dan yang lagi satu Profito tu keusahawanan seni. Dia menjual produk-produk seni yang Pusat Kebudayaan ni dah cipta, dah reka lah. Kenalah dengan nama Profit Kalau KPK pula, KPK pun rasanya dia terbagi kepada 4 juga. KPK ni dia more kepada penulisan lah. Karya-karya macam tu. Bersyair, berpantun, khot. Hot pun ada. Khot pun ada. Kalau KPPS ni dia persembahan seni. Persembahan seni ni kalau korang tengok yang ada dekat atas pentas tu macam tu lah. DK Barat, nasyid. Dia macam nyanyi-nyanyi lah mostly macam tu. Menari pun ada. So kalau dekat PK ni korang boleh nampak lah. Kalau yang jenis-jenis macam rancak-rancak sikit, borak apa semua, itu geng-geng KPPS lah. Geng-geng yang persembahan seni. Sebab dia memang tujuan dia untuk ke depan. Buat persembahan. Kalau nampak yang macam pendiam-pendiam sikit tu, tu geng-geng KPK lah. Dia banyak muhasabah diri. Banyak untuk mendapatkan karya macam tu kan. Nak kerah idea tu dia banyak duduk diam macam tu. Kalau macam KMKS macam mana? KMKS ni dia ikut lah. Tengah-tengah lah. Nak join yang geng-geng bising pun boleh. Tapi kadang-kadang macam okay, sampai situ je kot. Kalau nak join yang senyap sangat pun tak boleh kak. So kita tengah-tengah je lah macam tu. So macam tadi kan kita dengar pembahagian-pembahagian kelab dekat bawah Pusat Kebudayaan ni kan. So mestilah orang audiens semua nak tahu apa kelebihan Pusat Kebudayaan USIM ni berbanding universiti-universiti lain. Sebab universiti-universiti lain pun ada je Pusat Kebudayaan juga kan. So macam apalah kelebihan Pusat Kebudayaan USIM ni? Kelebihan, jadi saya rasa sepanjang saya masuk daripada awal-awal tu, daripada tahun 1 sampailah sekarang tahun 3, apa yang membezakan kita punya seni Pusat Kebudayaan dengan orang lain, saya rasa sama dengan visi kita tu lah, yang akli dan nakli tu. Sebab kita baru-baru ni ada menetapkan garis panduan yang baru. Garis panduan yang baru dalam membuat persembahan. Maknanya dalam musim ni, kalau nak buat apa-apa persembahan pun dia ada guideline. Mungkin berbeza daripada universiti yang lain kan. Dan masa buat garis panduan tu pun Timbalan Menteri Hal Ehwal turun sekali dengan unit media lah. Saya ada kat situ. Dia dapat buku yang baru lah. Dia macam satu buku tu, guide tu lengkap lah. Lengkap dan canggih lah, sebab dia boleh scan QR. Maksud dia kalau malas baca, kau boleh scan QR dan terus tengok apa garis panduan. Betul macam tu. Lagi satu, dekat USIM ni kita tak ada fakulti seni kan. Kita tak ada fakulti seni. Jadi ini je tempat anak-anak seni macam kita untuk berkarya, untuk menggilak bakat, selahkan bakat. Jadi maknanya dekat sini kan, kadang-kadang ada orang tu, bila kita dapat tahu orang tu betul-betul nak ataupun tak. Bila orang tu betul-betul minat ke tak. Macam mana nak tahu? Maknanya orang-orang yang datang kat Pusat Kebudayaan ni, maknanya itulah dia punya bukti. Dia yang cari sendiri. Macam kalau apa yang dia minat. Cari sendiri apa yang dia minat. Even macam saya bukannya saya still belajar. Saya under FST kan. Tapi still saya pergi kat sini. Maksudnya sebab minat. Dan ada sebab lah. Semua benda yang jadi ni semua ada sebab. Betul. So ada dengar juga pasal Pusat Kebudayaan USIM ni antara pusat kebudayaan yang hebat, betul ke? Betul. Betul Tak nafikan lah. Sebab ada banyak ikon-ikon yang
Maybe kalau saya sebut nama mesti korang macam kenal-kenal sikit. Macam Fitri Yahya, Datuk Nash. Tu semua ikon-ikon seni USIM lah. Ikon-ikon yang hebat lah. Ikon-ikon yang hebat. Dan tak mustahil dalam lagi 5 tahun ke 10 tahun ke, ada banyak lagi ikon-ikon yang akan keluar daripada Pusat Kebudayaan USIM ni. Dalam Pusat Kebudayaan USIM ni kan, macam mana mungkin ada bagi kelas ke untuk pelajar-pelajar yang masuk? Kira kan diorang masuk sebab minat, sebab nak selahkan bakat. Jadi apa Pusat Kebudayaan USIM bagi kat diorang, sediakan untuk mereka-mereka yang berminat ni? Mungkin ada kelas, ada cikgu-cikgu yang guide diorang? Of course. So macam dalam setiap, kalau korang Pusat Kebudayaan USIM dan korang anda apa, contohnya korang fansuri ke, korang menari. Macam saya teater, ada cikgu-cikgu yang guide. Dan cikgu-cikgu yang guide ni pun bukan cikai-cikai lah. Bukan kaleng-kaleng lah. Cikgu-cikgu ni pun memang USIM pilih diorang sebagai pelatih kita. Memang akan, kalau korang percaya je kat cikgu tu, korang akan pergi jauh lah. InsyaAllah lah. Kalau macam kita orang ada banyak yang kita orang dapat belajar daripada cikgu kita orang sendiri lah. Contohnya daripada segi lakonan, dari segi pementasan apa semua. Tapi itu soalan lain kan. Nanti cerita. Okay, kalau untuk orang kata pencapaian-pencapaian dekat Pusat Kebudayaan USIM sendiri, ada tak macam mesti ada pertandingan-pertandingan yang korang masuk wakil USIM untuk berlawan dengan universiti-universiti lain? Ada. Ni nak macam maksudnya Pusat Kebudayaan sendiri ataupun kelab saya ke, ataupun semua? Semua. Kalau Pusat Kebudayaan, memang itu macam benda wajib tahunan lah. Walaupun kita tak ada fakulti seni, kita lawan dengan, kita berentap juga dengan universiti-universiti yang ada fakulti seni. Dengan cerita Pusat Kebudayaan USIM ni antara pusat kebudayaan yang terbaik antara universiti-universiti awam, betul ke? Pusat Kebudayaan yang terbaik di bawah naungan Cik Mail lah, selaku pengarah kita Pusat Kebudayaan ni. So dah lama juga kita ni menjadi pusat kebudayaan yang terbaik di antara universiti-universiti yang lain lah. So itu lah. Nak tanya sikit lah. Tadi kan Zarif ada kata macam sekolah rendah masuk dalam bidang-bidang macam nasyid semua kan. Macam dekat sini pergi ke MKS, pergi dekat teater. So memang minat ke ataupun macam kalau nak masuk dekat nasyid kan KPPS kan. So macam mana tiba-tiba masuk ke MKS, kenapa tak masuk ke KPPS? Sebab daripada nasyid kan dulu. Dia macam ni lah. Kalau sebab kita semakin mendewasa ni, kita macam semakin mencari potensi diri kita kan. Okay, kita power nyanyi. Maybe ada sesetengah orang tu dia akan work on it. Macam dia akan terus nyanyi lah. Tapi kalau macam saya suka try benda baru. Teater ni, kalau teater ni, dia memanusiakan manusia. Macam mana tu memanusiakan manusia? Faham tak? Teater memanusiakan manusia. Bila kita masuk teater ni, bila kita belajar teater ni, kita dapat kenal dan kita dapat push kita punya potential emotion sampai maksimum. Kalau maksud dia macam dia beza tau. Dia beza kalau teater dengan berlakon drama. Apa beza je tu? Beza berlakon teater dengan drama. Dia kalau drama ni, okay lah, in case kalau korang dapat skrip kan, kita dapat skrip, baca, action, baca, cakap, lepas tu tiba-tiba macam tersalah, cut, boleh retake, boleh reshoot. Kalau teater, kalau kau tersilap ke, kau tersalah, orang tengok lah. Maksud dia itu lah beza dia. Kira teater ni live lah kan? Teater dia live dan kita punya, bila teater ni, orang akan tengok daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau drama, okay lah, kalau okay, macam dalam TV tu, just nampak rambut sampai sini kan. Teater ni orang tengok daripada atas sampai bawah.
Semua benda yang jadi semua orang nampak. So even pergerakan-pergerakan kecil tu pun orang akan tengok. Itulah maksud dia, kita kat situ kita belajar. Okay, kita dah dengar daripada Zarif. Banyak tadi dia dah cerita pasal Pusat Kebudayaan USIM. Mungkin kita berehat sebentar dululah untuk sebelum kita kupas lagi lanjut. So jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. So kembali kita kepada podcast kita sekarang. So kita nak beranjut ke segmen seterusnya. So macam tadi Zarif dah ceritakan secara keseluruhan pasal Pusat Kebudayaan kan. So kita ni macam nak spesifikkan sikit lah pasal KMKS kan. Macam Zarif sendiri pun kaplan KMKS. So mestilah banyak nak cerita pasal KMKS. Zarif pun tak sabar-sabar nak cerita pasal kelab dia betul. ni. Nampak excited tu. Nampak excited? Nampak tu. Nampaklah sikit. Okay. Nak cerita daripada mana ni? Okay lah, saya cerita daripada awal lah. Macam saya dah cakap tadi, KMKS terdiri daripada, dia sepatutnya 4 kumpulan. Teater, Profito, Alpha dan Aksi. Tapi Alpha dan Aksi ni dia selalu bergabung lah, bergerak dengan sekali lah. Sebab dia orang kan video dan kamera kan. So itu lah empat kumpulan yang menggerakkan KMKS ni lah. Kumpulan yang macam dapat macam selalu sambutan tu siapa? Atra. Sambutan semua lah. Tapi alah, macam ada sebab kenapa Atra ni, sepatutnya Atra pun persembahan kan. Tapi kenapa dia tak letak dekat KPPS kan? Sebab Atra ni teater. Tapi dalam pada masa yang sama kita bukannya berteater saja. Kita juga ada short film apa semua kan. So bila ni dia lebih banyak bermain dengan media. Sebab tu dia ada macam Atra depan, kumpulan Alpha Asi tu lah. Profito still dengan jualan-jualan dia macam tu lah. Apa contoh-contoh short film yang Atra pernah buat, yang pernah keluarkan? Okey lah, Atra tu kita simpan dulu. Okay, Atra simpan kita dulu. cerita yang lain dulu. Kita cerita pasal, okay, kalau pengalaman lah, kita cerita pengalaman Zarif sepanjang jadi budak KMKS ni. Mungkin pengalaman pahit dan manis. Banyak kan? Uish, pengalaman daripada tahun 1 sampai tahun 3 kan? Pengerusi dah. Pengalaman macam saya sendiri, kita orang ni batch yang lepas COVID. Maksud dia macam KMKS tu semua dah ada, COVID. So tak ada apa-apa. So tak dapat nak buat apa-apa. Itu batch dulu lah. So macam batch saya sendiri, macam batch yang nak start balik. Start daripada bawah lah. Nak naikkan balik sampai sekarang lah. Dulu masa tahun 1, macam yang datang kelas pun 4 orang. Daripada dulu 4 orang sampai sekarang dah ada 30 lebih lah. Satu panggung 4 dari 30. daripada 4 orang, 6 orang datang kelas, kan ada 35 orang macam tu lah. Ini penuh tiap-tiap malam penuh. Saya macam pening lah. Tapi itu yang best tu. Kita nampak orang kata daripada awal sampai sekarang. Kita nampak macam mana perubahan dia. Daripada tak ada orang nak datang, daripada orang tak kenal lah. Tapi mostly yang daripada orang kenal, maybe yang budak-budak bawah kenal ni daripada selepas teater Amuk. Masa korang baru masuk tu kan. Ada. Orientasi tu. Orientasi tu. Lepas teater Amuk tu ramai gila nak masuk Atra ni, KMKS lah. Lepas teater Amuk tu memang cakap je pasal teater semua tahu. Cakap pasal Atra semua tahu. Betul. Macam saya nampak sendiri lah. Macam dulu, apa benda ni Atra kan, teater. Macam member-member pun, kau pergi mana ni? Tiap-tiap malam, kau pergi mana ni? Macam teater. Oh teater.
Dia macam tak pandang lah. Sebab tu orang kata macam minat sendiri. Dia sebab minat lah. Pengalaman pahit Pahit. Pernah kena marah ke? Pernah menangis sebab kena marah ke? Kena marah tu biasa. Kena marah tu normal lah. Tapi apa yang kita dapat kan, kadang-kadang benda yang kita plan, benda yang kita harapkan sangat benda tu nak kan, tak semestinya kita akan dapat lah. Dia boleh macam kita dah yakin lah kita boleh buat benda tu kan. Contoh dia, kalau masuk pertandingan, kita memang yakin lah kita boleh menang apa semua. Tak menang. Masa tu lah down gila lah rasa. Penat berlatih kan. Training kalau teater dia bukan kaleng-kaleng lah. Datang pukul 8 malam, balik pukul 3. Lah, kira mana-mana tim pun kalau nak masuk pertandingan ni mesti dibagi 100%. Betul. Tapi biasa lah, kat situ lah kita belajar belajar untuk menerima lah. Macam tu lah. Macam Zarif kan, macam susah tak nak seimbangkan, yelah student kan, masa untuk student lagi, masa untuk training lagi. Sebab training kan tak kira juga lah, masanya malam waktu kita nak buat assignment kan. So susah tak nak seimbangkan tu? Secara jujurnya memang susah lah. Kan balik pagi, lepas tu ada kelas esoknya kan. Tapi itu semua challenge lah. Kita just follow je the flow. Okay, contoh dia macam kadang-kadang kan, kalau korang bukannya macam dalam seni sekalipun lah, korang mesti macam rasa macam satu hari tu macam ada benda-benda yang tak masuk akal berlaku lah. Macam kenapa jadi macam ni? Kita dah rancang macam ni, kenapa tiba jadi macam ni? Lepas tu kenapa orang tu buat kat kita macam ni kan? Tapi semua tu macam ada sebab lah. Dia benda tu, kehidupan tu dia akan mengajar korang. Korang macam just tunggu je. Tunggu, follow the flow, dan masa tu sendiri yang akan ajar korang. Kira pengalaman yang ajar kita semua benda ni. Statement yang pengalaman yang ajar kita tu bukan benda yang klise lah. Korang dengar klise, tapi bila rasa sendiri, korang akan tahu lah macam mana. Klise tapi benda tu kenyataan. Benda tu kenyataan. Okay, tadi kita dah pergi secara menyeluruh untuk KMKS. So sekarang kita nak pergi satu persatu untuk tim-tim yang bawah KMKS ni. Okay, untuk first team, untuk media. Tadi ada sebut dua kan. Boleh tak cerita pasal pernah tak tim media ni buat collab dengan stesen-stesen TV, contoh macam RTM ke, Astro ke? Media Alpha Artsy ni setakat ni collab tu belum lagi, tapi kita orang join pertandingan-pertandingan yang diorang anjurkan lah. Apa contoh-contoh pertandingan? Contoh dia hari tu kita orang buat video pendek under IKIM FM. IKIM. Buat pasal apa tu? Pasal tajuk dia Kain Putih, which is saya juga direct cerita tu. Dapat nombor 6 rasanya. Ni lawan antara apa? Lawan antara IPT satu Malaysia daripada MMU sekali. Semua IPT masuk dalam, so penyertaan kat situ 300 lebih. 300 ramai. 300 lebih. Lepas tu dia saring. Alhamdulillah kita orang dapat pergi final tu. Di final tu dia panggil kat hotel untuk penyampaian hadiah. So yang terima hadiah tu top 10 lah. Kita dapat nombor 5 atau 6 macam tu lah, something lah. Daripada 300 tu. Okey lah. Berharap juga untuk dapat nombor 3 ke 21 kan. Masuk podium lah kan. Tapi okey lah, sebab tu first time kat saya belajar untuk direct cerita Kain Putih. Tajuk dia Kain Putih. Tu kisah pasal apa? Sebab untuk masuk pertandingan tu dia ada bagi tema semua tau. So kita orang ambil tema kepentingan menjaga solat. So nanti rasanya dah post dekat IG, nanti korang boleh tengok short film Kain Putih tu.
Lepas tu itu under IKIM FM. Bila masuk pertandingan ni, masa tu lah kita dapat exposure. Masa tu lah dia nampak. So masa dah lepas je macam dah ambil CJ lepas semua kan, ramai gak yang datang daripada pihak-pihak IKIM datang. Macam ni korang buat korang buat sendiri korang buat apa tu? Kita macam buat sendiri lah. So first time apa semua. Masa tu dia orang kenal. Masa tu lah networking tu penting lah. Ada geng-geng suara semua tanya apa semua. Yang tu dah boleh berkenalan dengan orang-orang yang memang dah power dalam industri. Betul. Lepas tu baru-baru ni juga kita orang masuk pertandingan under Scope Production. Scope Production. Scope Production kita masuk short film juga. Tapi belum keluar lagi lah dia punya result macam mana. Result tu tak tahulah. Tak sure lagi. Short film tu nama dia Maling. Tajuk dia Maling. Yang tahun lepas, akhir-akhir tahun lepas, kita masuk pertandingan under Sina Harian. Sina Rasuah Buster. Dia cerita pasal rasuah. Saya jadi talent juga. Alhamdulillah dapat nombor 3. Nombor 3 juga. Zarif jadi apa dalam Rasuah Buster tu? Saya jadi rasa-rasa saya jadi apa? Saya jadi orang bagi rasuah. Ini yang kena tangkap ni. Yang kena tangkap ni. Yang kena tangkap yang terima rasuah. Yang bagi selamat. Betul. Lepas tu setakat ni tu je. Tapi memang kita akan, itu lah kita punya target, next target. Nak masuk lagi banyak. Nak collab dengan stesen TV. Betul. So macam untuk, tadi kan untuk multimedia kan. Sekarang ni macam untuk keusahawanan pula. So macam mestilah ada sumbangan kan. Lagi-lagi projek diorang kan pasal jualan-jualan semua. So apa macam sumbangan tim keusahawanan ni kepada USIM? Okay, first of all, keusahawanan ni apa function, apa tugas diorang selain daripada mendapat mengumpul dana lah kan. Diorang ni function diorang ni untuk menjual produk-produk yang USIM, maksudnya daripada ahli-ahli pusat kebudayaan sendiri yang buat. Contohnya macam jualan buku-buku, yang buku-buku pantun yang daripada pihak KPK yang dah buat sendiri. Kalau macam Gembau, di bawah tu ke? Tak Gemba? Yang dekat Student Mall tu, bukan Oh, itu tak sure lah. Okay, apa program-program yang budak-budak keusahawanan ni buat? Okey lah, keusahawanan ni pencapaian dia, maksud dia yang latest lah. Yang setiap tahun tu memang dah ada slot tu, iaitu menjual dekat PBIKL, Pesta Buku Antarabangsa. Setiap tahun lah. So tahun ni insyaAllah ada juga menjual produk-produk USIM lah. Dan saya juga pernah terlibat lah. So macam itu lah function masuk KMKS ni, kita try semua. Kita try jadi kuli, try menjual, try jual muka. Abang nak beli tak bang, nak beli tak bang. Tahun ni tak sure lagi lah. Kena tanya lah diorang. Kira bila masuk KMKS ni, walaupun sebagai budak teater, bukan teater je yang dia sentuh, tapi semua benda dia try kan? Betul. Itu pun sebab tu macam tujuan first saya cakap tadi. Saya masuk untuk belajar semua kan. Belajar, even kita daripada teater pun, kita belajar menjual, belajar ambil gambar, belajar direct. Kira belajar semua benda yang dalam kelab tu. Untuk seterusnya, tim Zarif sendiri, tim Atra. Okay, tim Atra ni apa pencapaian yang korang pernah ada yang mungkin Zarif tak pernah lupa sampai sekarang lah? Macam wow gila pencapaian dia. Yang Zarif nak share dekat audiens kita. Dia bagi, itu kalau bagi tim Atra, diorang ada pencapaian-pencapaian diorang yang tersendiri tau. Kalau macam saya, yang paling saya bangga sekali dekat Angkor Melaka. Dekat situ saya buat persembahan, kita orang tim Atra perform dekat Angkor Melaka tu.
the best teater yang tercanggih dekat Asia Pasifik, South Asia Pasifik. Asia Pasifik. Baru-baru ni bulan 1 ataupun hujung bulan 12 ataupun bulan 1, tak ingat kan tuan. Baru-baru tu itu pencapaian paling wow lah. Paling gempak lah. Tapi kan benda yang apa yang saya belajar juga kan, bila daripada macam tu, bila kita macam nak something tu, kita kena cakap. Macam masa mula-mula masuk kan, masa tu kan tak ada orang apa semua kan. Masa tu target saya cakap aku nak buat teater dekat DTC. Bila aku jadi ketua nanti, aku punya target aku nak buat teater kat DTC tu nampak macam senang, tapi prosedur nak buat tu dengan pada masa tu Kelab Atra ni ciput je. Kira kelab yang kecil lah. Kelab yang kecil je. Masa tu memang impossible lah kan. Tapi macam saya cakap, bila kita trust kan, dan bila kita cakap benda tu dia doa. Di tahun ni, tahun lepas dapat buat amok dekat DTC. Time ta'aruf tu. Memang dia punya masa lama nak terjadinya benda tu kan. Tapi bila jadinya teater amok kat DTC tu, saya macam tak terflashback. Wah, aku pernah cakap benda ni dulu. Jadi. Lepas tu masa DTC ni, saya cakap lagi, saya nak pergi kat lagi jauh lah. Pump dapat kat Angkor. Rezeki lah. Itulah penting, bila korang nak something tu, korang kena cakap. Cakap satu doa. Cakap, okay, aku nak something. Maksudnya kita bercakap luahkan. Kita cakap dengan diri sendiri lah, maksudnya, aku nak benda ni. Nak tak nak, benda tu akan jadi kak. Dia kata macam orang kata, kalau kau nak kau buat, insyaAllah kau dapat. Macam tu. Kadang-kadang dia macam doa, bila dia jadi satu kepuasan tau, bila dapat tau. Dia macam pak. Siapa je tak happy bila kan, kita dah plan something, jadi benda tu. So yang Angkor tu, kita orang buat collaboration dengan Kejar Tayang. Kejar Tayang tu grup daripada cikgu kita orang sendiri lah. Dan Simple. cikgu teater kita orang, Cikgu Alung Silalahi. Dan daripada tim Randai Negeri Sembilan. Dan juga pelakon-pelakon yang terkenal. Contoh dia dengan Nisa Idrus. Nisa Idrus, kalau korang tengok cerita Melo untuk Firdaus, dia jadi watak jahat tu. Tahu. Dia berlakon sekali. Lepas tu Saiful Wazin, baru-baru ni Pendekar Awang, dia berlakon. Lepas tu ada penyampai radio Selangor FM. Kita orang sekali lah. Lepas tu kita dapat buat networking dan kenal dengan artis-artis lah. Macam mana korang panggil artis-artis tu nak join buat sekali tu? Semua sebab cikgu kita orang. Cikgu kita orang ni memang dalam industri lah kiranya. So bukan kita yang panggil dia orang nampak Atra punya capabilities, so dia orang panggil kita untuk perform dekat teater, best teater tu lah. Teater tu tercanggih lah. Dia orang yang panggil korang? Wah, kira gempak Atra musim ni. Alhamdulillah. Teater tu bagi saya canggih sebab dia stage dia kat bulat tengah tau. Lepas tu dia boleh berpusing. Stage ada 4 stage. Bila macam setiap scene tu berpusing. So macam korang duduk, ada main macam, ada flare. Dia punya kelengkapan tu nampak profesional gila lah. Lengkap semua benda lengkap lah. Tadi kita dah tahu pasal kelebihan-kelebihan. So orang pun mungkin dah tertarik dah nak masuk pusat kebudayaan. Tak sabar-sabar nak masuk. Tapi macam mana pengambilan ahli-ahli baru untuk pusat kebudayaan ISIM ni sendiri? Kriteria untuk masuk, first kali korang kena tengok lah. Korang kena set kat diri korang lah, apa. Korang kena tahu lah apa yang korang minat.
Hari tu saya teringat satu kata Afdi Syauqi. Dia ada kata hari tu, manusia ni ada dua. Manusia ni ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kekurangan tu kita tak perlu nak lebih-lebihkan. Maksud dia tak perlu aku insecure. Tak perlu nak macam scroll TikTok, tweet insecure. Kita fokus dengan kelebihan kita dan kita work on it lah. Itu kata-kata Afdi Syauqi lah yang saya ingat lah sampai sekarang benda tu. So korang rasa korang ada bakat dalam bidang apa, pergi je. Dalam pusat kebudayaan ni dia setiap tahun ada pengambilan lah, dan akan disaring lah buat yang terbaik lah. Dia ada temuduga lah. Ada temuduga lah. Contohnya macam kalau nak masuk teater, of course lah korang akan diberi skrip dan korang akan berlakon lah. Emosi apa segala semua tu lah. Macam setiap tahun pengambilan tu ada limit ke apa ke? Ke siapa, kalau rasa tahun tu banyak yang banyak yang orang kata bagus-bagus, so semua dapat ke ada limit-limit dia? Dia bergantung kepada berapa ahli dalam tu dan berapa keperluan tu lah. Tapi memang akan ada pengambilan lah. Macam tu lah. Kira mungkin boleh sedikit kata-kata akhir Zarif Macam untuk nak encourage orang luar untuk masuk join pusat kebudayaan USIM ni. untuk diorang yang berminat nak masuk ni. Okay, macam saya cakap tadi, seni ni art. And art ni dia daripada perkataan artificial. Artificial ni maksud dia buatan. Kita yang buat dia. Maksud dia contoh dia macam kita yang nak menjadikan dia macam mana tau. Jadi seni ni lagi satu kata-kata, seni ni merupakan yang saya dapat idea yang terus daripada Tuhan. Maksud dia kat situ. Dia berbeza dengan kita belajar subjek-subjek tau. Belajar subjek-subjek tu benda yang dah diolah, yang telah dirumuskan apa semua kan. Bila seni ni idea kita sendiri. Contoh dia nak berkarya, maksud dia ikhlas, dia terus sampai. Macam kita cakap dengan Tuhan, lepas tu kita dapat idea tu. Itu maksud saya. Kalau berlakon pun macam tu gak. Macam mana aku nak buat ni, lepas tu idea tu yang sampai. Kalau macam belajar biasa, kita kena ada rumus, rujuk apa semua. Itu lah maksud dia. Try lah on bidang seni. Jangan takut nak mencuba. Jangan takut nak mencuba benda baru lah. Okay. Lagi-lagi pusat kebudayaan ni, try je masuk. So kita dah dapat kata-kata semangat daripada Zarif. So kita dah sampai ke penghujung podcast. Terima kasih kepada tetamu kita Zarif kerana sudi meluangkan masa menceritakan pasal Pusat Kebudayaan USIM. Terima kasih juga kepada audiens yang sudi mendengar celoteh kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment and subscribe our channel Home of Ideas. Sampai sini saja podcast kita. Jangan lupa untuk ikuti episod-episod seterusnya untuk podcast kita untuk seterusnya. Okay, itu saja dari kami. Bye. Terima kasih.